Penyakit darah tinggi merupakan sejenis penyakit senyap yang tidak mempunyai gejala dan boleh meragut nyawa sekiranya tidak dikawal. Tekanan darah yang terlalu tinggi boleh menyebabkan saluran darah pecah di dalam otak kita yang menyebabkan stroke dan juga boleh menyebabkan masalah jantung. Ubat darah tinggi digunakan bagi mengawal tekanan darah dan memastikan ia berada pada tahap yang selamat. Sama seperti mana-mana ubat, terdapat beberapa kesan sampingan yang mungkin boleh berlaku. Jadi dalam video hari ini kita nak tengok 3 kesan sampingan yang mungkin akan terjadi selepas menggunakan ubat darah tinggi. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, ubat darah tinggi ni basically ada 4 jenis yang utama. Kita selalu namakan dia sebagai ABCD, iaitu ACE inhibitor, beta blockers, calcium channel blockers dan juga diuretics. Jadi kesan sampingan ni sangat bergantung kepada kumpulan jenis ubat yang diberikan. Dan di penghujung video nanti saya nak kongsikan satu smartwatch yang baru daripada company Yi yang boleh mengambil tekanan darah kita. Jadi kesan sampingan yang pertama yang mungkin boleh terjadi adalah batuk kering. Batuk kering adalah kesan sampingan yang selalu kita tengok dalam pesakit yang mengambil ubat darah tinggi jenis ACE inhibitor atau hujung dia diakhiri dengan pril-pril, contoh seperti enalapril ataupun perindopril. Selalunya batuk ni terjadi dalam masa beberapa jam sahaja selepas makan ubat ataupun kadang-kadang selepas beberapa minggu. Dianggarkan 4 hingga 35% pesakit mengalami batuk kering selepas menggunakan ubat ACE inhibitor ni. Mengikut satu kajian, batuk ni akan hilang selepas 1 bulan daripada kita stop ubat atau kadang-kadang boleh sampai hingga 3 bulan. Disebabkan dia bukan dose related, dia tak ada kaitan dengan dos, maka option yang terbaik adalah untuk kita menukar kepada grup ubatan yang lain. Tapi jangan salah faham, ubat ACE inhibitor ni adalah salah satu ubat yang terbaik untuk mengawal darah tinggi. Kesan sampingan mengambil ubat darah tinggi yang kedua adalah kaki yang bengkak. Ubat darah tinggi jenis CCB ataupun hujung-hujung dia diakhiri dengan pin, contoh seperti amlodipine, nifedipine boleh menyebabkan kaki kita menjadi bengkak. Selalunya ubat jenis ni adalah first line sebab secara umum dia sangat berkesan dan mempunyai kesan sampingan yang minima. Tetapi berdasarkan satu kajian, lebih kurang 10% pesakit berhenti makan ubat darah tinggi ni disebabkan oleh kaki yang bengkak. Berbeza dengan ubat yang pertama tadi, CCB ni sangat bergantung kepada dos dan berapa lama pesakit dah makan ubat ni. Untuk pesakit yang mengambil CCB ni, saya rasa ramai yang makan amlodipine ni. Ada lagi satu kesan sampingan yang doktor gigi selalu komplain, iaitu gusi yang bengkak. Gusi yang bengkak ni bukan saja boleh mengganggu rupa atau estetik pesakit, tetapi ia juga boleh menyebabkan lebih banyak jangkitan kuman di dalam mulut dan juga boleh menyebabkan lebih banyak gigi yang berlubang. Jadi jangan lupa berjumpa dengan doktor gigi untuk check up dan juga proper scaling secara berkala. Kesan ubat darah tinggi yang ketiga adalah kerap kencing. Ubat jenis ni dikenali sebagai diuretics dan dia mengawal tekanan darah kita dengan membuang air yang berlebihan daripada badan kita. Ubat ni juga boleh menyebabkan kram atau kekejangan otot disebabkan oleh kehilangan garam galian daripada kencing yang berlebihan. Ubat ni juga boleh meningkatkan risiko kena serangan gout dalam pesakit yang dah memang mempunyai penyakit gout. Tetapi saya tahu tak ramai pesakit yang suka ubat jenis ni, terutama sekali mereka yang nak travel jauh dan juga yang nak naik pengangkutan awam. Tetapi bergantung kepada keadaan pesakit, ubat jenis ni sangat sesuai untuk mengawal tekanan darah tinggi. Okay guys, sekarang ni ada banyak sangat smartwatch dengan pelbagai features daripada heart rate monitoring sehingga boleh mengambil suhu badan kita. Tapi saya rasa banyak features daripada smartwatch ni banyak gimmick sahaja yang mungkin saya akan guna sekali sahaja. Tapi jam yang saya nak kongsikan hari ni adalah BP Dr. Pro daripada company Yi yang mampu mengambil tekanan darah kita, dan saya rasa jam ni sangatlah praktikal. Jam ni dapat mengukur tekanan darah kita dengan menggunakan inflatable cuff yang dipatenkan dan diintegrate terus ke dalam strap smartwatch ni. Cara nak cek tekanan darah kita ni, pastikan kita memakai jam ni 2 jari daripada pergelangan tangan kita dan jangan terlalu longgar. Pastikan jam berada pada paras jantung, jangan banyak bergerak dan jangan tekan kawasan cuff tersebut semasa dia mengembang. Untuk nak akses mudah untuk cek tekanan darah, kita boleh masuk ke main menu atau kita boleh long press home button dan jam akan mula mengambil tekanan darah kita. Kadang-kadang dia boleh naik error kalau kita banyak bergerak. Kita juga boleh programkan jam ni untuk mengambil tekanan darah kita setiap 30 minit ataupun pagi, tengah hari dan petang. Jam ni adalah CE certified, tapi saya nak pastikan, saya nak test ketepatan jam ni, jadi saya compare dengan home BP machine saya. Dan dalam semua test ni saya menggunakan tangan yang sama dan saya mengambil purata 3 bacaan. Tapi daripada test saya yang tak berapa nak saintifik ni, saya dapati yang jam ni punya bacaan
bacaan agak tepat. Kalau nak lari pun mungkin plus minus 10mm mercury. Dan bagi saya dah cukup baik sebab kita bukan nak guna jam ni untuk diagnostic purposes. Kita nak guna hanya untuk monitoring sahaja. Dia juga ada satu app yang kita boleh link dengan phone untuk tengok BP trend kita dan fungsi-fungsi seperti sleep monitoring, SpO2, VO2 max dan lain-lain. Design wise bagi saya dah cantik lah sebab saya rasa most smartwatch sekarang ni design dia lebih kurang je. Battery wise daripada saya duk test tekanan darah 3 ke 4 kali sehari, saya dapati jam ni tahan dalam 2 ke 3 hari. Bagi saya quite okay lah. Jadi sekiranya anda berminat nak cuba jam BP Dr. Pro daripada company Yi ni, anda boleh klik link di bawah. Okay guys, disclaimer sikit, walaupun terdapat beberapa kesan sampingan dalam ubat-ubat ni, tak semua orang akan mengalami kesan sampingan ni. Yang penting jangan sesekali mengubah dos atau berhenti makan ubat tanpa berbincang dengan doktor dulu. Dan sekiranya anda nak tahu apakah 5 cara terbaik untuk kita kawal tekanan darah kita, anda boleh tengok video selepas ni. That's the video guys. Saya harap puas konten seperti ini. Kalau hamba dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hamba di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.